A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta walijuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Amma ba'du. InsyaAllah malam ni kita sambung tadabbur surah Ali Imran ayat 29 dan 30. Sebelum tu kita tengok pengajaran ayat yang lepas, iaitu ayat 27 dan 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat 27. Tulijul laila fil nahari wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Yang maksudnya, katalah wahai Muhammad, wahai Tuhan, engkaulah pemilik atau peraja kepada segala kerajaan. Ayat 26. Ayat 27. Engkaulah yang memasukkan malam dalam waktu siang dan memasukkan siang di waktu malam. Dan engkau juga yang mengeluarkan yang hidup daripada yang mati dan mengeluarkan yang mati daripada yang hidup. Engkau juga yang memberi rezeki kepada siapa yang engkau kehendaki tanpa hisab. Okey, pengajarannya pertama, kesempurnaan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kesempurnaan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang boleh memasukkan waktu malam ke dalam waktu siang dan sebaliknya. Yang kedua, hikmah adanya siang dan malam dan adanya musim panas dan musim sejuk sebagai satu proses untuk memastikan jasad manusia membesar dengan baik dan juga supaya tumbuh-tumbuhan hidup dengan subur. Yang ketiga, daripada pertukaran cuaca musim panas dan musim sejuk,
juga supaya manusia sentiasa berhajat dan bergantung kepada Tuhannya, sama ada ketika musim sejuk ataupun musim panas. Yang keempat, kehebatan dan kebesaran Allah juga boleh mengeluarkan yang hidup daripada sesuatu yang telah mati, dan sebaliknya mengeluarkan sesuatu yang mati daripada apa yang hidup. Yang kelima, sesungguhnya setiap rezeki manusia semuanya berada di tangan Allah. Allah akan memberi kepada siapa yang Dia kehendaki, maka kewajipan bagi orang beriman dan kepada manusia secara umum hanya bergantung kepada Allah dalam mencari rezeki. Yang keenam, anugerah Allah kepada hamba-Nya adalah tanpa had. Okey, habis ayat seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yattakhizul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Wa man yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai'in illa an tattaqu minhum tuqatan. Wa yuhadhdhirukumullahu nafsah wa ila Allahil masir. Janganlah orang beriman mengambil orang kafir sebagai penolong ataupun teman selain daripada orang yang beriman. Sesiapa yang melakukan demikian, maka Allah berlepas diri daripadanya. Kecuali sekiranya kamu dalam keadaan lemah dan takut, dan Allah memberi amaran kepada kamu terhadap azabnya, dan hanya kepada Allah kembali. Pengajarannya, pertama, haram mengambil orang-orang kafir sebagai penolong ataupun teman atau penasihat. Yang kedua, antara tuntutan iman mereka yang mengaku beriman ialah wajib menjadikan orang kafir
sebagai musuh mereka. Sebagaimana wajibnya menjadikan syaitan sebagai musuh bagi orang yang beriman. Yang ketiga, mengambil orang kafir sebagai penolong, menafikan keimanan seseorang. Kerana orang-orang kafir adalah musuh Allah. Yang berlawanan dengan sifat keimanan manusia kepada Allah. Yang keempat, orang-orang yang beriman hanya mengambil orang-orang yang beriman juga sebagai penolong. Sebagaimana disebut dalam surah At-Taubah ayat 71. Yang kelima, mengambil orang kafir sebagai penolong adalah antara dosa-dosa besar. Dan Allah berlepas diri daripada mereka. Yang keenam. Yang keenam. Islam adalah agama yang mudah. Apabila ada darurah, maka dibolehkan mengambil orang kafir sebagai penolong selagi mana ia untuk maslahah Islam dan tidak menggadai prinsip agama. Yang ketujuh, sempurnanya rahmat Allah dan kasih sayangnya kepada manusia dengan sentiasa memberi amaran kepada manusia agar tidak melanggar perintah Allah. Okey, habis. Kita sambut ada borak seterusnya. Okey,
Ayat seterusnya adalah peringatan daripada Allah kepada Nabi dan juga orang beriman tentang apa saja yang dilakukan oleh manusia, bahawa ia semuanya akan diketahui oleh Allah dan akan dibalas. Allah berkata, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, qul, katakanlah, in tukhfu, in sekiranya tukhfu, kamu sembunyikan, sekiranya kamu sembunyikan ma fi sudurikum, apa yang dalam sudurikum. Apa makna sudurikum? Dada kamu. Dada ke hati? Dada. Kalau hati? Qalbun kan? Kalau hati Allah kata apa? Fi qulubikum. Jadi Allah kata sekiranya kamu sembunyi apa yang dalam dada kamu. Jadi maksud dada ni, adakah betul-betul dada ataupun hati? Hati. Mana tahu? Tak, sekarang Allah nak cerita yang kamu sembunyi. Bila sembunyi tak nampak lah. Bila tak nampak, sembunyi di dada ke di hati? Hatilah. Sebab amalan yang tak nampak ialah amalan hati. Dengki, cemburu, kan? Dendam, semua tu penyakit hati. Jadi Allah nak beritahu apa yang dalam hati, tapi Allah sebut dada. Kenapa Allah sebut dada? Maknanya kalau Allah beritahu dalam hati kamu, maka kita hanya faham dalam hati sahaja, tapi kita tak tahu hati itu di mana. Tapi bila Allah kata dalam dada kamu, Allah nak beritahu dua benda. Satu, Allah tahu apa yang dalam hati kamu. Yang kedua, Allah nak beritahu hati itu di mana tempatnya, iaitu di dada. Jadi hati ni juga adalah hati dengan akal, sama tak? Qalbun, kan? Qalbun. Satu lagi aqlun. Kalau jamak dia qulub. Qalbun jamak dia qulub. Kalau aqlun jamak dia uqul. Jadi dalam Al-Quran ataupun dalam bahasa Arab, qalbun dengan aqlun sama ke tak? Sama ke tak? Benda yang sama ataupun berbeza? Berbeza. Okey. Kalau berbeza, qalbun di mana tempatnya? Di dada. Akal di mana tempatnya? Di kepala. Ada dalil tak? Ada dalil tak? Akal berbeza dengan hati. Cuba buka surah Al-Hajj ayat 46. Surah Al-Hajj ayat 46. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha au
Azanun yasma'una biha. Betul? Fa'innaha la ta'mal al-absar walakin ta'mal qulubu allati fi sudur. Okey. Cuba tengok ayat ni. Cuba terjemah. Afalam yasiru. Apakah tidak mereka berjalan fil ardi, di atas muka bumi. Ni ayat ni khusus kepada orang yang suka berjalan, suka melancong. Dengan alasan nak tengok apa? Kebesaran Allah. Allah nak tegur ni, fatakuna lahum, apakah tidak mereka berjalan di atas muka bumi, maka ada lahum bagi mereka kulub. Apa dia? Hati-hati. Tapi lepas tu Allah kata apa? Hati-hati yang ya'qilun. Ya'qilun daripada perkataan apa? Qalbun ke aqlun? Aqlun. Jadi hati-hati yang mereka berfikir, berakal dengannya. Perasan tak perbezaan? Sini Allah sebut kulub, sini ya'qilun. Sepatutnya kulubun, sini pun apa dia? Ya kelibun ke kan? Mereka sepatut ada bagi mereka masa berjalan hati-hati yang dengan itu mereka berfikir dengannya. Jadi adakah qalbun dengan aklun dua benda yang berbeza ataupun sama? Kalau nak kita faham daripada ayat ni, benda yang sama berbeza? Kenapa berbeza? Tidak adakah bagi mereka hati-hati yang mereka berakal dengannya apa dia? Dengan kulub. Sebenarnya sama. Sama je. Allah kata kulub ya'qilu, makna qalbun adalah aklun. Dengan hati itulah mereka berakal, berfikir. Makna benda yang samalah. Sebab tu pendapat paling kuat, qalbun dengan aklun sama. Dua-dua tu ni fa'innaha, ataupun bila mereka berjalan melancong, sepatut ada bersama mereka pada. Yang paling penting, kalau nak berjalan, nak melancong, yang paling penting mereka bawa apa? Bekalan apa? Vaksin lah. Bawa MySejahtera, pasport kan, mas, duit kan. Tapi tak. Yang paling penting Allah kata mereka bawa akal. Sebab apa? Kan kamu kata nak tengok kebesaran Allah. Nak tengok kebesaran Allah dengan pasport ke dengan akal? Tapi ramai yang melancong bila balik tak rasa pun kebesaran Allah. Kadang-kadang masa berjalan, masa melancong pun solat pun lambat. Kadang-kadang masa melancong tak sempat nak berzikir. Sebab apa? Dia tak bawa kulub. Dia bawa MySejahtera. Okey, ataupun au azanun, ataupun ada bersama mereka ketika berjalan telinga-telinga yang tengok, telinga mendengar, hati berakal. Ataupun ada telinga bersama mereka bila mereka dengar apa-apa peringatan, mereka berfikir dan mereka rasa kebesaran Allah. Boleh faham? Kemudian Allah kata apa? Tapi mereka tak rasa kebesaran Allah. Berjalan satu dunia, tak meningkat iman, tak menambahkan amal salih. Kenapa? Fa'inna la ta'ma al-absar. Sebenarnya mereka bukan buta mata. Mata mereka cukup jelas. Semua benda nampak. Tasik biru, warna-warni, pokok-pokok macam-macam. Semua nampak clear mata. Allah kata mata mereka tak buta. Tetapi, tetapi yang buta ialah kulub. Kulub pula di mana?
di dada. Jadi kalau berdasarkan ayat ni, kata Syekh Shalih Utsaimin, qalbun dengan aqlub benda yang sama. Dan dua-dua tu tempatnya di dada. Yang di kepala dia panggil apa? Dalam bahasa Arab dia panggil mukh, otak. Otak. Ha? Dia secara umumnya fuad, qalbun, aqlun sama. Tempatnya di dada. Cuma ada perbezaan sikit lah. Asasnya sama, benda sama je. Satu benda. Okey. Sebab itulah membezakan manusia dengan haiwan apa dia? Akal ke otak? Akal. Udang ada akal tak? Udang. Tapi ada tak otak? Ada. Lembu ada tak otak? Ada, kalau makan memang sedap. Tapi lembu bodoh, kan? Okey, jadi Allah nak bagi kita kalau kamu nak berjalan, biar jelas tujuan, iaitu melihat kebesaran Allah. Dan alat untuk melihat kebesaran Allah, qulub dan azanun. Okey. Boleh? Jadi Allah kata apa? Katalah, sekiranya kamu sembunyikan apa yang dalam hati-hati kamu. Au. Jadi dada tapi kita terjemah maksud sebenar iaitu hati-hati kamu. Au atau tubduhu kamu zahirkan. Lawan dia tukhfu. Kamu zahirkan. Ya'lamhullah. Nescaya Allah mengetahuinya. Okey. Dan bukan setakat Allah mengetahuinya. Mengetahui apanya? Nya ni balik pada apa? Kan. Apa yang kamu sembunyi ni? Mafi, apa yang kamu sembunyi dalam dada, Allah tahu. Dan Allah sebut lagi wa ya'lamu. Dan bukan setakat Allah tahu apa dalam hati kamu, tapi ya'lamu dia ini fi'il mudhari', kena terjemah apa ni? Sentiasa mengetahui. Ma fis samawat, apa di langit wama dan apa yang di bumi. Okey, cuba perasan. Apa yang kamu sembunyi dalam dada, Allah tahu. Yang dalam dada kita ni masuk tak yang di langit dan di bumi? Masuk tak? Dah masuk tak? Dah masuk kan? Kalau dah masuk, kenapa Allah sebut lagi? Yang dalam dada kita termasuk apa yang di bumi. Betul kan? Kita duduk di bumi. Yang dalam dada kita pun di bumi. Jadi soalan dia kenapa? Apa perlu Allah sebut lagi? Yang ini dah cukup. Cukup Allah beritahu apa yang dalam dada kamu, Allah tahu. Taukid, penegasan satu. Yang kedua, yang ini Allah nak sebut, Allah tahu secara khusus yang dalam hati kamu. Yang ini Allah nak beritahu secara umum. Mana kehebatan Allahnya bukan setakat tahu dalam dada kamu, tapi semua yang di 7 lapis langit. Ada berapa ribu malaikat sedang buat apa, lapis pertama, lapis kedua, semua Allah tahu. Semua pula yang di bumi kan, 7 lapis bumi, ada ular, ada semut, berapa ribu ekor, berapa mereka sedang buat, semua Allah tahu. Okey. Jadi sekarang apa sebenarnya Allah nak bagi tahu? Ataupun apa pengajaran ayat ni untuk kita? Mana setelah kita faham ayat ni, apa perubahan yang sepatut kita buat lepas kelas ni? Apa dia? Betulkan niat. Sebab apa? Niat di mana?
Dan banyak yang banyak tak yang solat, yang beramal soleh tapi masuk neraka? Banyak tak? Bahkan golongan ini yang pertama dicampak dalam apa masalah mereka? Tak solat, solat. Tak sedekah, sedekah. Solat malam, solat malam. Tapi apa masalah mereka? Niat mereka tak betul. Jadi Allah nak bagi dorongan, betulkan niat kamu sebab aku tahu. Dorongan. Yang kedua, Allah nak bagi amaran. Kalau niat kamu tak betul, semua amalan kamu sia-sia dan masuk neraka. Kan? Yang berjihad, pertama dicampak dalam neraka. Yang baca Quran siang dan malam, pertama masuk neraka. Apa lagi? Yang sedekah siang dan malam, pertama masuk neraka. Sebab masalah kat sini. Okey. Jadi daripada ayat ni, kalau kita orang beriman, lepas ni kita akan menjadi semakin takut nak buat maksiat. Sebab apa tak berbalik? Buat maksiat, Allah tahu, Allah balas. Bahala bukan 1 hari, bukan 2 hari. Mungkin 10,000 tahun dalam neraka. Jadi bila tahu ayat ni, kita tak berani buat maksiat. Yang kedua, faedah kedua, saya nak tanya ni, semua pelajar ni, online ni, yang fizikal ni, rajin dan semangat tak nak buat amal soleh? Cakap betul, Allah tahu dalam hati kamu. Betul? Semangat tak nak solat sunat? InsyaAllah tu belum lagi yang lepas-lepas ni. Semangat tak nak baca Quran sebanyak yang mungkin? Kenapa tak semangat? Kadang-kadang kita nak bantu orang kan, fikir, kadang-kadang tangguhkan. Kenapa semua tu? Apa masalah besar? Kita tak yakin Allah tahu. Bila tak yakin Allah tahu, kita rasa macam tak ada benda, tak ada pulangan. Betul? Berbeza dengan kita kerja dengan orang. Semangat pagi setiap hari kan, sampai 50 tahun, sampai pencen. Kadang-kadang buat OT lagi kan, balik tengah malam. Kenapa kita yakin? Kenapa bersemangat? Sebab ada pulangan. Padahal yang pulangan yang paling besar dan kekal, yang Allah bagi ke yang manusia bagi? Kan? Yang Allah bagi kan? Kalau yang Allah bagi jauh lebih besar, berlipat kali ganda dan kekal, sepatut kita lebih bersemangat nak buat yang Allah suruh ke yang manusia suruh? Yang Allah suruh. Cakap memang sedap. Memang besar. Tapi bila nak buat, kadang-kadang nak solat sunat kan, ya Allah malasnya. Tapi cuba bos kita cakap, kalau kamu solat sunat 4 sebelum Zuhur, 4 lepas Zuhur, naik pangkat minggu depan. Kita solat dengan semangat ke ataupun kalau boleh kita tak nak baca 3 ku, nak baca surah Baqarah dalam solat sunat tu. Betul kan? Tapi bila Allah cakap, Nabi cakap, semangat. Inilah masalah ni. Jadi sebenarnya yang buat maksiat pun sebab tak ada akidah ni kan. Betul? Sekarang kalau kita tengok berbeza bagaimana Nabi mendidik para sahabat walaupun kanak-kanak. Sehingga mereka betul-betul yakin Allah melihat, jadi mereka tak pernah melepaskan peluang untuk buat kebaikan walaupun ketika berseorangan. Dan mereka sentiasa takut nak buat maksiat walaupun tak ada siapa nampak. Betul? Contoh macam anak penjual susu kan. Anak penjual susu biasa je, mana ada belajar Universiti Islam antarabangsa. Mana orang miskin. Dan kalau campur pun untung pun tak banyak pun. Tapi punyalah takut, dia tak berani campur walaupun arahan datang daripada siapa. Jadi selamat tak budak tu daripada penipuan? Dan bila dia tak menipu, selamat tak orang yang membeli susu daripada penipuan anak ni? Sebab apa? Ada tak SPRM masa tu? Ada CCTV masa tu? Apa yang menjadikan budak ni takut nak buat maksiat?
Ni akidah ni. Benda ni bukan kecil. Sama juga gembala kambing kan, yang Umar test dia. Kamu jual kambing kamu ni. Apa dia jawab? Dia kata bukan kambing saya, ini tuan saya punya. Umar kata kamu jual, kemudian kamu ambil duit, kemudian bagi kepada tuan kamu, salah satu kambing dimakan sedikala. Habis cerita. Kambing banyak. Umar pula bagi idea supaya nak test je lah. Apa dia jawab lagi? Aku boleh lepaslah dengan tuan kambing dia, dengan tuan dia, majikan aku. Tapi dengan Tuhan kepada tuan kambing aku tak akan lepas. Tengok akidah ni. Jadi akhirnya majikan selamat tak daripada ditipu oleh pekerja dia? Selamat. Dan kerajaan Umar ketika itu selamat tak daripada masyarakat yang menipu? Selamat. SPRM tak ada, polis pun tak ada, tentera pun tak ada, CCTV pun tak ada, penjara pun tak ada. Tapi sekarang kita dengar tak berita-berita yang semakin menakutkan. Ada 2 minggu lepas, seorang pegawai kanan SPRM ditahan sebab terlibat dengan dadah. Baca tak berita? Pegawai kanan. Dan terlibat, orang yang sama terlibat dengan kehilangan duit yang disita oleh SPRM sebanyak 25 juta. Ditahan. Masuk penjara 2 tahun. Siapa yang buat kerja ni? Pegawai kanan. Saya bukan nak kata ini berita. Memang keluar berita. Jadi kita nak harapkan siapa lagi? Nak harapkan apa? Inilah tadabbur Al-Quran. Kalau kita tadabbur, kita hayati, semua takut nak buat maksiat. Dan saya dengar berita yang terbaru, dah ada keluar berita sikit tapi tak sebut nama. Dengar tak? Ketua Hakim Syar'i Malaysia. Tak dengar? Pasal apa tak ikut perkembangan? Cerita WHO dengar tapi yang sangat-sangat mengejutkan. Ketua Hakim Syar'i, ada 2 orang wanita buat laporan polis. Dia laporan polis bukan main-main. Dia kalau buat laporan palsu, dia kena teruk kan. Bila dia berani buat tu macam ada kes. Ketua Hakim Syar'i Malaysia. Tak baca kan? Baca berita. Saya sebut macam tu. Bila saya dengar, ya Allah, macam mana orang yang diberi tanggungjawab untuk menjaga syariah di Malaysia terlibat dengan gangguan seksual. Tu harap pagar tapi pagar makan padi. Benda ni, okey, ayat ni ada kaitan tak dengan kita? Yang saya sebut tu mungkin kita tak terlibat kan? Tapi ayat ni ada tak kaitan secara langsung pada kita? Ada. Contoh apa dia? Kita biasa masa solat kan, mulut kita sebut Allahu Akbar, kita baca Fatihah. Tapi fikiran kita sama tak dengan apa yang kita baca? Sama tak? Allah tahu apa yang dalam hati kamu. Mulut kamu baca lain. Mulut kamu puji aku, tapi hati kamu khayal. Allah tahu. Ini peringatan untuk kita. Dalam solat, doa iftitah kita baca apa? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Semua sekali. Tapi Allah tahu. Hidup kamu sebenar bukan untuk Allah. Mati kamu pun bukan untuk Allah. Banyak masa kamu habis untuk nafsu. Allah tahu. Kamu baca apa lagi dalam Fatihah? Iyyaka na'budu, hanya kepada engkau kami sembah. Allah kata, aku tahu apa dalam hati kamu. Mulut cakap lain tapi buat lain. Jadi peringatan pada kita supaya bila kita solat, bila kita baca Quran, bila kita zikir, selarikan apa yang kita sebut dengan apa yang dalam hati kita. Sebab Allah tahu. Okey.
Kemudian wallahu, dan Allah atas setiap sesuatu maha ini makna penegasan daripada apa yang lepas. Allah tahu apa semua yang di langit 7 lapis, apa semua yang di bumi 7 lapis, dan yang ni apa dia? Berkuasa. Kan? Dia satu berkuasa, satu tahu. Dia dua sifat ni memang tak boleh dipisahkan. Sebab orang yang berkuasa mesti ada ilmu. Tak mungkin dia boleh buat sesuatu tapi dia jahil. Kan? Cuba buka surah At-Talaq ayat 11 ke? Semua tak boleh dipercayai. Jangan hukum pukul rata. Allah mengajar kita dalam Quran bila menghukum dengan pukul rata. Allah kata apa? Bila Allah nak mencela ahli kitab, minhum, sebahagian daripada mereka, bukan semua. Jadi kita bila tadabbur Al-Quran, bila kita menghukum pun jangan pukul rata. Jangan kata semua tak boleh percaya dah sekarang, termasuklah Ustaz Mu'in, kan? Kena berhentilah kelas tadabbur. Okey, apa dia? Bukan lah. Ayat 22 ke? Ya Allah mencipta langit 7 lapis dan Allah mencipta bumi sepertinya. Okey, surah 12. Okey, cuba baca. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawat wa minal ardi mislahunna. Lepas tu yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu anna Allaha kulli syai'in qadir. Tengok, Allah kata apa? Allah yang khalaqas sab'a samawat, Allah yang telah mencipta 7 lapis langit. Kemudian wa minal ardi, dan daripada bumi juga Allah menciptanya mislahunna, sama seperti Allah cipta langit. Sama dari segi apa ni? Lapisan. Ayat ni menunjukkan bumi juga Allah cipta 7 lapis. Iaitu ayat mislahunna, sama dengan 7 lapis langit. Okey, soalan dia, kenapa Allah cipta langit 7 lapis, Allah cipta bumi 7 lapis? Boleh je Allah nak cipta satu selapis, kan? Boleh je. Jawapannya, lepas ni Allah kata apa? Yatanazzalul amru bainahunna. Kemudian turun perintah Allah di antara langit dan bumi. Lepas tu, apa faedah semua ni? Langit 7 lapis, bumi 7 lapis, lita'lamu, supaya kamu tahu. Tahu apa? Supaya apa? Kamu tahu apa? Allah tu atas setiap sesuatu maha. Jadi kalau apa? Ha? Ni tak habis lagi. Jadi sebenarnya Allah cipta 7 lapis langit dan 7 lapis bumi supaya apa? Bukan sia-sia, supaya kita betul-betul kenal Allah. Allah tu maha berkuasa, nak buat selapis boleh, 5 lapis boleh, 7 lapis. Dan daripada sini kita akan rasa kebesaran Allah. Okey. Lepas tu Allah kata wa anna Allah
qad ahata kulli syai'in bi kulli syai'in ilma. Tengok, Allah nak kita tahu apa dia. Daripada ciptaan Allah ni, Allah nak kita tahu apa dia. Satu, Allah qadir. Yang kedua, ilmu. Jadi qadir, kudrah dengan ilmu tak boleh dipisahkan. Tak mungkin dia ada kuasa tapi dia jahil, tak mungkin. Dan di sini juga bila kita tahu Allah tu mengetahui segala-galanya, maka kewajipan kita pada apa saja masalah balik pada Allah, sebab Allah saja yang tahu segala-galanya. Jangan balik pada manusia ataupun WHO. Okey. Kemudian yauma, pada hari. Dia bila Allah sebut yauma, kalau kita belajar bahasa Arab, yauma ni bagi atas. Sepatut permulaan perkataan, permulaan ayat ni sepatut bagi depan. Kan? Rafian, ada belajar bahasa Arab kan? Sepatut yaumu kan? Tapi bila yauma tu makna ada sesuatu sebelum tu tapi dibuang. Iaitu uzkur. Ingatlah. Uzkur, ingatlah apa dah? Yauma. Perintah, perintah ni uzkur wajib. Jadi wajib kita ingat apa dah? Hari. Hari. Tajidu. Engkau dapati kullu nafsin, setiap jiwa, ma'amilat, bukan, sorry silap ni. Ingatlah hari yang setiap jiwa tajidu akan dapati, tajidu akan dapati, setiap jiwa akan dapati ma'amilat, apa yang dia kerjakan, min khairin, dari khairin ni apa ni, dia nakirah. Bila nakirah apa makna? Tanpa alif lam. Apa saja jenis kebaikan, sama ada besar ataupun kecil, zahir ataupun batin, dari apa-apa kebaikan. Muhdaran. Muhdaran apa dia? Daripada hadir, diterjemah apa? Dihadapkan ataupun dihadirkan. Apa yang Allah nak beritahu ni? Itu yang tersurat. Yang tersiratnya apa? Ha? Itu yang tersurat. Itu belum tadabbur. Kalau ikut maksud ayat ni, pada zahirnya Allah kata setiap jiwa akan dapati semua yang dilakukan daripada apa saja kebaikan akan ditunjukkan di akhirat. Itu yang zahir. Tapi sebenarnya Allah nak bagi tahu apa ni? Tak, Allah nak bagi tahu buatlah kebaikan sebanyak-banyaknya. Sebab apa? Semua akan ditunjuk dan dibalas. Jadi tak rugi pun. Kita kalau bos kita cakap kan, kamu buat apa saja kebaikan, walaupun di rumah, walaupun dalam kereta, saya akan bagi bonus. Kita akan buat semua tak? Dan kita akan buang masa kosong tak? Tak. Kenapa? Kenapa kamu asyik bekerja? Sebab bos dah pesan. Apa saja aku buat kebaikan, walaupun di rumah, bos akan bagi bonus. Tengok keyakinan kita. Tapi bila Allah yang cakap, banyak tak masa kita terbuang? Cakap kosong je. Sebab tu ada seorang sahabat yang bila dia tanya Rasulullah bila nak pergi berperang kan, kalau aku mati ni, di mana tempat aku? Nabi kata di syurga.
Ada kurma 2-3 biji kat tangan dia kan. Dia buat apa dengan kurma tu? Kenapa dia buang? Sebab dia yakin pada janji Allah, ini syurga, ini kurma. Takkanlah kerana kurma ni aku lambat masuk syurga yang kekal abadi. Kita bukan kurma. KFC tiga ketua yang pun sempat habis lagi. Ya, sebelum solat berjemaah kan. Boleh? Jadi jangan kedekut untuk buat kebaikan. Termasuklah benda yang paling simple sekali. Apa dia? Senyum. Jumpa orang senyum. Masam je. Walaupun umur masih muda kan. Kadang-kadang kita tengok masuk rumah kan, nak masuk office ke, tengok selipar kan. Kita boleh buat pahala tu. Betulkan selipar. Tapi tak jadi pahala, jadi dosa. Ya Allah, budak-budak ni tak kerti-kerti lagi nak ajar kan. Jadi dosa. Betul? Pergi tandas masjid pula kotor kan. Kita kata apa? Kita cuci ke kita beletar dulu? Inilah masalah umat Islam ni. Kuil bersih. Masjid dia pun tak masuk tandas tu, cari tandas lain. Betul? Okey. Wa ma amilat. Dan apa yang ia ni setiap jiwa. Makna tak terkecuali. Ia lakukan. Min su'in. Dari. Dia su'in lawan khair. Ia ni apa kebaikan. Ia ni apa-apa kejahatan. Tawaddu. Tawaddu apa dia? Tawaddu daripada mawaddah. Tuhibbu. Dia jiwa tu suka, nak suka. Dia terjemah apa? Ingin suka. Dia ingin apa ni? Ini yang buat jahat ni. Bila di akhirat besok, Allah tak kata kejahatannya akan hadir juga. Sebenarnya jawapannya sama. Tapi Allah nak beritahu, kalau sebut kamu buat kejahatan, kejahatan akan ditunjukkan. Macam tak berapa takut. Tapi Allah beritahu kesan selepas tu apa dia? Lepas kejahatan tu, ditunjuk di akhirat besok. Kesannya apa? Iaitu ia ingin, ia suka. Jikalau ataupun sekiranya anna sesungguhnya bainaha di antaranya wa bainahu dan di antaranya. Macam mana ayat ni? Antaranya dan antaranya. Tak, nya pertama apa dia? Nya kedua apa dia? Nya yang pertama balik pada apa? Kullu nafsin, setiap jiwa. Bila dia tengok ke segala kejahatan yang dia buat ada depan mata dia di akhirat besok, apa dia bercita-cita masa tu? Kalau boleh dia nak antara diri dia dengan ni balik pada su'. Dengan kejahatan tu adalah amadan ba'ida. Apa amadan? Amadan ni ada dua. Satu, masa. Yang kedua, tempat, makan. Satu zaman, satu makan. Ba'ida yang apa maksud? Dia jauh daripada kejahatan yang dia buat. Mana cita-cita dia? Kenapa Allah sebut yang ni? Allah tak sebut yang kejahatan pun muhdara juga, hadir. Allah tak sebut yang tu. Yang Allah sebut, kalau boleh dia nak antara diri dia dengan maksiat yang dia buat tu, biarlah sejauh-jauhnya. Kenapa? Sebab kalau Allah perintah tu, Allah kata jangan dekati. Ini gambaran ayat apa ni? Gambaran apa ni? Orang yang bukan. Orang yang menyesal lah. Menyesal dia buat jahat ni. Sehingga dia rasa kalau boleh biarlah kejahatan tu jauh. Biar kalau boleh jauh sampai tak nampak.
Tapi orang yang sama ni, masa di dunia, dia dengan kejahatan macam mana fikiran dia? Dia nak jauh ke nak sentiasa ada bersamanya? Bahkan dia berbangga, betul tak? Siapa yang buat dosa, satu dia suka. Yang kedua, kadang-kadang dia cerita pada orang berbangga. Tapi bila di akhirat, dia kata apa? Ya Allah, kalau boleh aku tak buat. Kalau boleh kejahatan, biarlah jauh. Berambus daripada aku. Sebenarnya Allah nak begitu, penyesalan orang yang buat jahat. Sebab tu kita ada baca doa tak? Yang bagi orang beriman, Allah ajar kita baca doa. Nabi ajar kita baca doa apa dia? Biarlah dosa dengan kita jauh macam apa? Timur dan barat. Dalam doa apa tu? Doa makan ke doa tidur? Doa iftitah. Cuba baca. Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'ata bainal masyriq. Ya Allah, doa iftitah paling cantik dan paling sahih. Riwayat Bukhari dan Muslim. Tapi kita tak baca. Yang kita baca Allahu Akbar kabira kan. Saya tengok semua 4 mazhab ni dia tak baca doa ni. Sedangkan ini doa iftitah yang paling sahih. Riwayat Bukhari dan Muslim, dan makna dia pula paling baik. Ya Allah, ba'id, jauhkan aku antara aku dengan antara dosa seperti jauhnya. Itu orang beriman. Masa kat dunia dia minta jauh. Tapi orang kafir dia minta jauh daripada dosa bila? Di akhirat. Jadi yang selamat ialah kita minta biarlah kita dengan dosa tu jauh sejauh-jauhnya. Makna bukan setakat kita tak buat, tak terfikir pun nak buat. Sebab apa? Dosa tu, maksiat tu dah jauh sangat macam timur dengan barat. Okey. Jadi saya galakkan supaya kita selalu baca doa tu supaya mengingatkan kita. Benda paling bahaya yang perlu kita sentiasa jauh bukan COVID-19 tapi dosa. Dosa. Berapa ramai yang takut pada COVID, dia jauhkan diri, dia jarakkan, tapi dia dengan dosa tak pernah jarak. Sentiasa berpeluk dengan dosa. Okey. Wa yuhazzirukumullah. Dan Allah memberi peringatan ataupun amaran kepada kamu. Ini ayat ni wa yuhazzirukumullah kita dah jumpa sebelum ayat ni. Kepada kamu nafsahu, dirinya. Apa maksud? Allah bagi amaran pada kamu terhadap dirinya. Iaitu Allah bagi amaran kepada kamu tentang diri Allah yang hebat dan azab Allah yang sangat dahsyat. Bila tu? Amaran ni untuk siapa ni sebenarnya? Ni, yang buat jahat, yang sembunyikan keburukan dalam hati. Jaga-jaga kamu dengan azab Allah. Kemudian wallahu dan Allah apa dia? Ra'u apa dia? Maha Maha penyayang boleh, Maha belas kasihan boleh. Dia Ra'uf ni lebih tinggi dan lebih umum daripada Rahim. Allah lebih Maha belas kasihan, Maha penyayang bil ibad dengan hambanya. Hamba-hambanya. Okey, kalau ikut ayat ni, yang ni Allah bagi amaran kan? Allah bagi amaran pada kamu terhadap azab Allah yang dahsyat. Lepas tu Allah Maha penyayang. Sesuai tak? Tak sesuai kan? Berlawanan. Macam saya kata pada anak saya, Abah bagi amaran pada kamu. Kalau kamu buat lagi, Abah pukul seteruknya, dan Abah Maha penyayang. Sesuai tak? Yang sesuai apa dia?
Allah bagi amaran pada kamu dan Allah sangat dahsyat azabnya. Betul? Wallahu syadidul iqab. Baru betul. Jadi kenapa macam kontra kan? Ini bagi amaran, ini penyayang pula. Macam mana kita nak faham? Subhanallah. Yang mana orang tak faham amaran Allah walaupun nampak menakutkan, tapi sebenarnya di situlah ada rahmat Allah. Sebab apa? Kalau Allah tak bagi amaran keras, lagi mudah manusia langgar perintah Allah, masuk neraka. Betul kan? Kadang-kadang yang dah bagi amaran, ia dah tahu azab neraka sangat dahsyat, pun buat juga. Kalau tak ada amaran langsung, lagi tak, sebenarnya lagi menunjukkan Allah tak sayang. Jadi sayang anak selalulah bagi amaran, bukan bagi hadiah. Sayang isteri selalu tak selalu bagi tadabbur Al-Quran. Okey, ada ayat yang nak sama dengan ayat atas ni. Kalau kita perasan ni. In tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamu Allah. Ada ayat yang nak sama, cuma Allah terbalikkan. Ayat satu lagi tu in tubdu dulu. Ni tubdu kemudian. In tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkumullah. Ingat ayat apa? Baqarah. Ayat berapa? Yang kita selalu baca malam-malam kan? Ayat apa tu? Amanah Rasul kan? Itu ayat 285 dan 286. Yang intubdu 284. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa intubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Lagi takut. Apa yang kamu sembunyi, apa yang kamu zahir, yuhasibukumullah. Allah akan hisab. Okey. Boleh ha? Jadi insya-Allah lepas kita tadabbur ayat ni, lepas ni kita jangan malas, jangan kedekut untuk buat apa saja kebaikan walaupun sekecil sebesar zarah. Senyum ke, kutip sampah ke, Allah tahu. Cuba buka surah Al-Kahfi ayat 49. Wa wudi'al kitabu, lalu dibentangkan kitab rekod amalan. Kemudian fataral mujrimin, engkau wahai Muhammad akan melihat orang yang berdosa. Bila rekod amalan dibagi di akhirat, orang mujrimin, orang yang buat dosa ni, yang rekod amalan dia tak baik, apa keadaan mereka? Musyfiqina, rasa takut dan gemetar. Sebab apa? Mimma fihi. Takut sebab apa? Sebab dia tahu dah apa yang dalam rekod amalan dia. Semuanya su. Bila dia tahu, dari mana dia tahu? Kita kan banyak kita buat dosa, banyak buat kesalahan, kadang-kadang kita lupakan. Lagi tu apa dia tak mengaku. Kan? Tapi bila di akhirat besok, tengok rekod amalan, semua kita ingat. Dan kita akan rasa takut. Dari mana tu? Ada pendapat ulama mengatakan Allah bagi kita ingat satu persatu daripada mula balik sampai semua satu persatu terbayang. Lepas tu? Dan bila dia takut, yang langkah kedua apa dia? Mereka pun mula menyumpah diri sendiri. Mereka berkata, ya wailatana, celakalah kami. Apa dia? Celaka kami sebab apa? Apa jenis kitab ni? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa
ahsaha. Kemudian wawajadu ma'amilu hadiran. Wala yazlimu rabbuka ahada. Dia kata apa? Dia sumpah diri sendiri dan dia kata celakalah kitab, rekod amalan. Kenapa? Kenapa dia sumpah kitab tu? Sebab kitab tu la yughadiru, tidak meninggalkan saghiratan, apa saja amalan kejahatan walaupun yang paling kecil, semua direkodkan. Kan? Okey. Kadang-kadang kita makan kan, kita tinggal satu sudu je, tak basuh. Ha? Ada tak rekod tu? Ada. Kemudian wala kabirah, kabirah lagilah. Kemudian illa, kecuali ahsaha. Apa makna ahsaha? Ahsaha dalam bahasa Arab mana Allah dia tepat pukul berapa ayat, berapa patah perkataan kita mengutuk orang. Semua Allah sebut detail. Dan wawajadu ma'amilu hadira. Dan mereka dapati semua yang mereka amalkan hadir. Sama dengan ni. Yang ni muhdarah, yang ni hadirah. Tengok kesan kalau kita tak ada buat Al-Quran, kita semakin takut nak buat maksiat dan semakin bersemangat nak buat kebaikan. In ahsantum li anfusikum. Sekiranya kamu buat kebaikan, semua adalah untuk diri kamu. Jadi kenapa malas? Kenapa malas untuk diri kamu? InsyaAllah. Okey, cukup ah. Kita baca dengan yang sampai buat ma'amilat isu stability. Berarti boleh sama tu lah. Boleh? Kira complete dah lah. Boleh? Dia tambah-tambah kalau nafas pendek kan, itu wajib berhentilah, kalau tak boleh mati. Kalau nak sambung macam tu kena ambil pula wa ma'amilat min su'in tawattulah. Kau tak payah ambil. Dia sebenar tak adalah mengatakan, dalil mengatakan wajib patah balik kan. Tapi kalau supaya ayat tu lebih lengkap, kita sambung wa ma'amilat min su'in tawaddu law anna bainaha. Sebaik-baiknya lah. Jadi ada teknik kan, guru Quran dia mengajar kalau terpaksa berhenti sini kena patah balik kan. Tapi sebabnya kenapa? Sebabnya kenapa? Ada yang tempat kita kena undur sikit sebelum sambung balik. Sebabnya apa? Nak lekat ayat. Tapi yang dia patah balik tu dia tak faham pun apa maksud ayat tu. Okey, kita baca sikit doa ni. Daripada buku 72 doa dan zikir harian. Doa yang ke 46, muka surat 37. Muka surat 37. Doa memohon selesai masalah hutang. Siapa yang ada hutang banyak, hafal doa ni. Tapi bayarlah. Allahumma rabbas samawati as-sab'i wa rabbal arshil azim. Rabbana wa rabba kulli syai'in. Faliqal habbi wan nawa. Wa munzilut tawrati wal injili wal furqan. A'udzu bika min syarri kulli syai'in anta akhizun binasiyatihi. Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai'un wa antal akhiru falaysa ba'daka syai'un wa antal zahiru falaysa fawqaka syai'un wa antal batinu falaysa dunaka syai'un iqdi anna ad-dain. Dia panjang. Yang minta kita minta kepada Allah supaya bantu selesaikan hutang kita di hujung tu.
Nanti ada pelajar tanya, Ustaz, saya nak baca hujung saya boleh tak? Hutang banyak, doa nak baca pendek kan? Iqdi anna, tunaikan daripada kami ad-dain, hutang. Wa aghnina minal faqri, dan kayakan kami daripada kefakiran. Katalah dia, sebab itulah saya buat buku kecil ni, dah kumpul dalam buku ni supaya apa? Membantu untuk orang yang memang tak boleh menghafal. Maknanya buku ni dia boleh bawa ke mana-mana. Kalau ada masalah je, buka buku baca. Kalau tak, malah juga nak baca doa panjang, baca doa nombor 1 tu. Paling pendek. Kan? Okey. Maksud dia, ya Allah, Tuhan yang menguasai langit yang 7, Tuhan yang menguasai aras yang agung. Ini adab kita berdoa lah. Sebelum kita minta, kita kena itu adab. Sebenarnya adab berdoa ni Allah dah ajar dalam surah apa ni? Surah Fatihah. Dalam surah Fatihah ada tak doa? Apa dia doanya? Ihdinas siratal mustaqim. Itu ayat ke berapa? Pertama ke yang keempat, yang kelima? Jadi kita minta tu bukan di awal tapi di akhir. Okey, yang sebelum tu apa dia? Ayat pertama, kedua apa dia? Itu dia panggil apa tu? Itu adab berdoa. Kita puji dulu Allah, kan? Kita mengaku dulu kita lemah, barulah kita memohon kepada Allah, jangan terus minta. Jadi ya Allah, Tuhan yang menguasai langit yang 7, Tuhan yang menguasai arah yang agung, Tuhan kami dan Tuhan segala sesuatu. Tuhan yang membelah butir tumbuh-tumbuhan dan biji buah-buahan. Tuhan yang menurunkan kitab Taurat, Injil dan Furqan, itu Al-Quran. Aku berlindung kepadamu daripada kejahatan segala sesuatu yang engkau memegang ubah-ubahnya. Semua makhluk atas kuasa Allah. Ya Allah, engkaulah yang awal. Sebelummu tidak ada sesuatu. Engkaulah yang terakhir. Selepasmu tidak ada yang sesuatu. Engkaulah yang zahir, tidak ada sesuatu di atasmu. Engkaulah yang terakhir, selepasmu tidak ada sesuatu. Engkaulah yang zahir, tidak ada sesuatu di atasmu. Engkaulah yang batin, tidak ada sesuatu yang luput daripadamu. Lunaskalah hutang kami dan berilah kami kekayaan, kecukupan hingga terlepas daripada kefakiran. Hadis sahih riwayat Muslim. Jadi satu lagi kelebihan buku ni ialah kita kumpul hanya doa-doa dan zikir daripada hadis sahih. Kemudian yang ke-47 ni doa istikharah. Siapa yang ada hajat, ada pilihan, maka disunatkan ambil wuduk, solat 2 rakaat dan baca doa ni, doa 4 yang ke-47 ni. Kita sambung akan datang insya-Allah. Ada soalan? Ini produk baru kita, OTG. OTG untuk juzuk yang kedua. Kita sehingga sekarang kita dah ada 4 lah. 4 jenis OTG, 4 siri lah. Pertama yang juzuk 30, yang kedua juzuk 29, yang ketiga juzuk pertama, dan ini yang terbaru ialah untuk juzuk yang kedua. Kita keluarkan mengikut juzuk baru siap. Jadi siapa nak boleh beli melalui Shopee Ghulam online. Harga dia ada 2 jenis Satu untuk iPad, untuk iPhone, iaitu harganya 200 RM. Sekali dengan pos lain. Ini untuk apa? Type C. Harga dia 150. Android. Harganya 150. Jadi siapa nak boleh order sekarang insya-Allah. Kita akan, biasanya tak lama ni, dia sampai berapa hari? 2-3 hari sampailah insya-Allah. Dan siapa juga nak beli buku ni boleh order. Buku baru belum keluar lagi. Ada 2-3 buku baru belum siap lagi insya-Allah. Okey, kita tengok soalan. Adakah dakwaan melihat Nabi secara jaga yaqazah juga terdedah oleh tipu daya syaitan?
Soalan melihat jumpa Nabi dalam keadaan yaqazah, adakah itu adalah tipu daya syaitan? Ya. Sebab yang hadis sebut ialah dalam tidur, bukan dalam yaqazah. Bila dalam yaqazah makna Nabi itu datang berjumpa kita. Tidak ada dalil yang mengatakan Nabi boleh keluar daripada kubur kemudian pergi ziarah orang beriman, tidak ada dalil. Wallahu a'lam. Satu lagi saya nak ingatkan, jangan terlebih fokus kepada benda yang bukan utama. Keutamaan kita ialah bukan sentiasa mencari peluang untuk bermimpi jumpa Nabi. Itu bukan keutamaan. Keutamaan kita ialah selepas ayat ni, ayat 31 ni. Allah kata apa? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Tanda bukti cinta kepada Allah bukan mimpi jumpa Nabi. Tapi tanda bukti cinta kepada Allah ialah ikut Nabi SAW. Wallahu a'lam. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi. Jika sekiranya saya berhutang dan yang orang yang saya berhutang itu tidak dapat dikesan, macam mana saya lakukan? Okey. Soalan dia, bila kita berhutang kemudian orang yang kita berhutang dengannya tak dapat dikesan, sama ada dia hilang ke, pindah ke ataupun dia mati, maka kata ulama, pertama kena cari sampai jumpa. Yang kedua, kalau tak jumpa dia, kena cari keluarga dia, pewaris dia, anak ke, anak saudara dia ke, dan bagi hutang tu. Kalau tak jumpa juga, kita boleh sedekah niat pahala kepada orang yang bagi hutang pada kita. Semoga dia dapat pahala sedekah dan kita pun terlepas daripada bebanan hutang. Wallahu a'lam. Ustaz, bagaimana cara ikhlaskan ni? Soalan bagaimana cara nak ikhlaskan niat kerana Allah. Salah satu tipsnya ialah kita ingat kita buat ni untuk apa. Kalau kita buat untuk dapat pahala, kita buat untuk dapat syurga, maka kita kena pastikan kita buat tu betul-betul ikhlas kerana Allah. Kalau jelas matlamat kita buat untuk dapat pahala, untuk dapat syurga, untuk dapat redha Allah. Semua tu tak mungkin kita dapat syurga ke, pahala ke, redha Allah, melainkan kita betul-betul ikhlas 100% kerana Allah. Allah kata dalam surah Al-Baqarah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin." Manusia tidak diperintah melainkan supaya mereka beribadat kepada Allah mukhlisin, dengan penuh keikhlasan. Dan sebab itulah surah Qul huwallahu ahad dinamakan surah Ikhlas. Apa kaitan dia? Sebab surah Qul huwallahu ni mengajak kita supaya mengesahkan Allah. Maknanya bila kita buat ibadat betul-betul hanya semata-mata kerana Allah sahaja, itulah ikhlas. Satu. Yang kedua, kita ingat, bila kita buat sesuatu amalan kita akan sia-sia, bahkan kita akan masuk neraka. Jadi kenapa aku nak buang masa, nak penatkan diri, habiskan duit, habiskan masa, habiskan umur, kemudian sia-sia amalan di akhirat dan masuk neraka. Jadi aku mesti ikhlaskan niat aku untuk buat kerana Allah. Dan Allah sebut dalam Quran, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Allah bagi amaran pada Nabi. La in asyrakta, kalau kamu syirik je dalam amalan kamu, la yahbatanna amaluka, pasti semua amalan engkau akan sia-sia walaupun engkau Nabi. Jadi kalau amalan Nabi yang begitu hebat pun boleh jadi sia-sia, hanya ada unsur syirik. Bila ada syirik, tidak ada ikhlas. Maka tips yang kedua, kita selalu ingat, kalau aku riak, kalau aku syirik, maka penat sajalah. Di akhirat besok Allah kata apa? Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kami bawa amalan-amalan soleh yang mereka lakukan,
dan akhirnya kami jadikan amalan itu debu-debu yang berterbangan sebab tidak ikhlas. Wallahu a'lam. Kalau kita dah bertaubat daripada dosa-dosa lampau, adakah akan ditayangkan juga di akhirat pula? Soalan dia, bila kita berdosa kemudian kita bertobat, taubat nasuha, adakah dosa kita akan ditunjukkan lagi di akhirat besok? Kata ulama, ada satu hadis iaitu at-taibu minaz zambi kaman la zambalahu. Maksud dia, orang yang bertobat daripada dosa sama seperti orang yang tidak ada dosa. Saya ulang, siapa yang bertobat daripada dosa sama seperti orang yang tidak ada dosa. Bila tidak ada dosa, tidak akan ditayangkan. Itu satu. Yang kedua, ada juga jenis dosa Allah tak tayangkan, tapi Allah akan beritahu pada kita secara individu. Allah panggil orang beriman seorang-seorang, bukan di khaliat ramai, bukan ditunjukkan. Kemudian Allah panggil dan Allah beritahu, ini dosa kamu sekian-sekian, kita mengaku. Ini dosa kamu sekian-sekian, kita mengaku. Akhirnya kita rasa dengan dosa yang Allah beritahu kita seorang-seorang tu, kita akan masuk neraka. Tapi last sekali Allah kata apa? Qad satartuha 'alaika fid dunya. Semua dosa yang aku sebut ni kat dunia aku sembunyikan. Tak ada siapa yang tahu. Aku sembunyikan. Jadi bila kamu buat dosa tak ada orang tahu, jangan berbangga. Sebab bukan sebab kelicikan kamu. Orang tak tahu kamu buat dosa, tapi sebab aku yang sembunyikan. Dan sekarang pada hari akhirat, aghfiru laka, aku ampunkan semua dosa ni. Jadi kalau orang beriman bertaubat, dosanya tak akan ditayang kepada orang beriman, sama kepada di khalayak ramai. Sama ada dipadam terus ataupun hanya disebut secara personal dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Salam. Boleh bagi sikit keterangan dari surah An-Nur ayat 45, haiwan dijadikan dari air. Terima kasih. Surah An-Nur ayat 45, haiwan dijadikan daripada air. Sebenarnya ada satu ayat Allah kata bukan haiwan saja, kullu syai'in, setiap sesuatu dicipta daripada air, bukan haiwan saja. Maksudnya apa? Semua ni makhluk Allah, kalau tak ada air mati. Manusia kalau tak ada air mati. Dia boleh sakit di hospital terbaring 3 hari 3 malam tak makan, tapi kalau masuk air dia boleh hidup. Tapi kalau makan tak minum air dia boleh mati. Begitu juga tumbuhan. Tumbuhan boleh hidup sebab apa? Sebab ada air hujan. Haiwan pun sama. Cuba bagi makan rumput saja tak bagi air, dia akan mati. Jadi Allah nak bagi tahu sebenarnya semua sumber kehidupan ni adalah asasnya ialah air dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Saya pernah mendengar pelbagai pandangan mengenai menyapu muka setelah salam. Mengenai? Menyapu muka sesudah memberi salam. Adakah ia perintah atau sekadar boleh tak dilakukan dengan kita? Okey, soalan dia hukum menyapu muka selepas salam, lepas solat lah. Sebenarnya tidak ada satu pun hadis sahih yang memberitahu bahawa Nabi sapu muka selepas bagi salam kanan dan kiri. Tidak ada satu hadis pun. Jadi ulama mengatakan itu bukan sunnah Nabi dan bukan perbuatan dalam solat. Yang Nabi buat ialah bagi salam sebelah kanan dan sebelah kiri, lepas tu habis. Selesailah solat. Wallahu a'lam. Dah. Okey. InsyaAllah kita jumpa lagi malam besok dan kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنل